wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Setiap diri hendaklah menyediakan bekalan untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Okay. Yang saya kasihi anak anda pengerusi, orang muda ya. Tasha Ain ya. Seterusnya yang saya hormati kepada timbalan Pekasih namanya kan, iaitu Ustazah Rosni Abdullah yang menganjurkan juga menjayakan program ini ya. Seterusnya kepada ahli jawatan kuasanya, tak lupa kepada muslimat, ahli-ahli yang sama-sama berada dalam talian online kita pada hari ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Kerana dengan izin daripada Allah, kita dipilih dan terpilih untuk sama-sama memanfaatkan ruang waktu yang sangat terbatas. Tambahan di waktu duha ini, waktu yang sangat kita kata sibuk bagi ibu-ibu, ya, bagi kaum wanita. Terutamanya walaupun kita kata waktu ini masing-masing bekerja di rumah, tetapi sebenarnya kerja di rumah itu lebih banyak lagi kita kata ujian-ujian dan halangan. Ya. Dan sebahagiannya pula kita kata hari ini adalah hari cuti, ya, untuk kita sama-sama memanfaatkan ruang yang ada ini, ya, ruang yang ada ini yang sangat terbatas untuk perkara yang bermanfaat. Okey. Jadi apa yang kita nak sebutkan bila sebut tentang pengorbanan? Dia adalah merupakan tuntutan daripada akidah. Akidah adalah ikatan, akad. Ya, akad ikatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita kata suami isteri, dia ada tuntutan juga, tanggungjawab dia. Ya, jadi salah satu daripada tanggungjawab kita yang sudah berakad, berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, aku naik saksi, ya. Sebenarnya di sana ada tuntutan yang harus kita laksanakan. Bila sebut tuntutan akidah, ia sebenarnya memerlukan kepada pengorbanan. Tidak boleh terlaksana tuntutan akidah ini tanpa ada pengorbanan. Setiap apa yang kita laksanakan daripada tuntutan kalimah ini pasti akan menuntut pengorbanan. InsyaAllah kita akan sama-sama melihat nanti sejauh mana agaknya kita sudah pun melaksanakan tuntutan ini. Sejauh mana agaknya kita rela dan sedia untuk berkorban demi memenuhi tuntutan akidah, janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat, pertama sekali Allah ingatkan kita, tuntutan kita sangat mudah sahaja. Banyak sangat kalimah-kalimah dalam Al-Quran ini terkandung 3 perkara yang utama. Pertama kita lihat dalam Al-Quran, perintah, arahan, perintah melaksanakan. Jadi kita kena buat. Ya. Yang kedua adalah arahan untuk tinggalkan. Jangan buat larangan Allah. Yang ketiga, setelah kita melaksanakan dua-dua ini, kita lihat bagaimana Allah memberikan jaminan. Jaminan ini adalah janji-janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kita lihat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Allah sangat sayang kepada kita dan Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita melaksanakan perintahnya, setelah kita melaksanakan ataupun kita meninggalkan larangannya kan, Allah berikan janji jaminan kepada kita. Jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini kita tahu bahawa Allah tidak pernah kita kata membatalkan, kita kata menzalimi ataupun tidak pernah pada mungkir janji. Sudah pasti janji Allah itu benar. Ya, okey. Saya suka melihat bahawa tuntutan kalimah syahadah ini, ya, tuntutan kalimah syahadah ini yang mudah sahaja dulu, ringan sahaja. Apa dia? Kita boleh merujuk kepada bila seseorang itu sudah melafazkan kalimah syahadah. Ya, kita tahu bahawa perkara pertama yang mesti kita penuhi dari segi rukun Islam itu sendiri. Rukun Islam. Pada hari ini berapa ramainya umat Islam yang tidak memenuhi rukun Islam. Rukun adalah benda yang wajib. Ya, kalau kita kata dia orang Islam mesti ada. Kalau sebuah rumah
Tak boleh jadi kita kata tiangnya hanya 3. Rukunnya mesti 4 minima. 4 kalau ada tiang lah. Kalau tidak nak letak mana kat dinding semua. Ya? Jadi dia kita sebut rukun Islam yang 5 itu di sana sudah menuntut dah pengorbanan daripada kita semua sebagai umat yang sedia bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Yang pertama. Ya? Muslimin, muslimat, hadirin hadirat sekalian. Saya nak sebutkan. Mungkin ada di kalangan kita ni, hari ni pagi ni ada tak sempat lagi makan kan? Tak sempat lagi sarapan. Ya? Jadi yang tak sempat sarapan, duduk pula nak mendengar, itu adalah pengorbanan anda. Tahniah lah. Ya? Dan ada juga waktu ini dia cuba memenuhi, nak dengar juga. Masih lagi sibuk tu, ada tangan gerak sana gerak sini, saya pun faham. Bila darah online ni macam-macam, nak dengar juga. Ya? Bagaimana kita kata kita berusaha, berkorban. Ya? Untuk usaha tak lain dan tidak bukan menyediakan bekalan. Ya? Saya nak sebut sebahagiannya adalah kita ambil dulu ayat yang pertama. Ya? Ayat pertama, ayat kedua dalam surah yang mudah je. Dalam surah Al-Baqarah sahaja yang biasa kita baca. Ya? Saya bacakan ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang tak nampak, yang kita kata janji-janji Allah ini adalah janji yang tak dapat kita pegang waktu ini. Janji Allah hari akhirat. Hari akhirat tak ada lagi, kita tak nampak. Ya? Tapi itu perkara yang ghaib. Ya? Apa yang dia nak buat? Allah sebut mendirikan solat, menafkahkan sebahagian rezeki yang kami arahkan kepada mereka. Rezekikan kepada mereka. Saya nak sebutkan bagaimana mudahnya ya, kita menyebut perkara ini, tetapi kita lihat dalam memenuhi tuntutan rukun Islam itu sendiri, berapa ramai orang Islam yang tidak melaksanakan solat. Perintah yang pertama. Kenapa? Kita lihat, kerana kita lihat perintah ini walaupun sebut pengorbanan, di sana menuntut kita mengorbankan masa, mengorbankan tenaga, kena ada ilmu, kena korban, kena belajar. Semua ini sebenarnya tak lain dan tidak bukan sebagai bekalan yang saya sebut tadi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa dia? Sebagai sediakan bekalan. Ya? Jadi kita lihat dalam keadaan solat hari ini, berapa ramai umat Islam tidak solat. Bermakna mereka sudah gagal untuk memenuhi tuntutan pengorbanan yang pertama, memenuhi perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi kita masuk, ya, kita kata tadi yang sedia menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Allah sebutkan, ya, rezeki yang kita dapat ini ada tuntutan. Apa tuntutannya? Kena infak, kena derma, kena kongsi, kena sedekah. Tambah dalam keadaan tuntutan hari ini, kita lihat ramai sahabat-sahabat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang sangat memerlukan pertolongan untuk berkongsi rezeki. Ya? Jadi bila kita sebutkan bahawa syahadah, pengorbanan, kemudian tadi disebut, kan, kaitannya adalah sampai kepada kemuncak, kita lihat yang diberikan contoh pengorbanan dalam peristiwa dalam Al-Quran, iaitu pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan anaknya Ismail. InsyaAllah kita akan sebut nanti. Cuma saya nak supaya dalam peringkat awal ini kita melihat pengorbanan yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim AS tidak akan terlaksana sekiranya yang basic dia tidak ada. Tadi dah sampai nak sembelih anak tu, menunjukkan bahawa kekuatan iman, tuntutan akidahnya sangat hebat. Kita saja, saya tadi bagi yang basic saja, tuntutan solat. Berapa ramai orang Islam tak solat, tak sanggup nak berkorban. Tak nak ambil masa semayang bukannya lama. Itu belum lagi kita kata dalam memenuhi tuntutan yang sunat, yang wajib. Gagalnya umat Islam untuk mengorbankan masa yang Allah kurniakan, usia yang Allah kurniakan untuk taat kepada Allah. Kita lihat zalimnya kita, khususnya umat ini, yang tidak taat kepada perintah Allah. Dalam masa yang sama, menikmati rezeki yang Allah kurniakan tanpa sebarang bayaran. Ya? Dia dapat sihat, dapat menikmati, kita kata, sedukan udara tanpa bayaran. Mereka lupa. Rezeki yang dia dapat adalah rezeki daripada Allah. Nikmat sihat adalah semua daripada Allah.
dalam soal memenuhi tuntutan syahadah tadi, walaupun nampak mudah, tapi dia perlu sangat kepada pengorbanan. Kemudian saya nak sebutkan juga bahawa bila kita kaitkan, tadi saya sebut tentang rukun Islam itu sendiri. Gagal dalam solat, gagal dalam melaksanakan puasa. Sedih kan? Berapa ramai orang Islam yang tidak berpuasa. Sedih sangat. Ya, itu dalam basic saya nak sebut ni, yang basic dulu. Jadi, berapa ramai lagi orang Islam yang tidak mengeluarkan zakat. Padahal Allah Maha mengetahui. Bukan dia nak lari daripada siapa, dia boleh lari daripada, kita kata, LHDN, lembaga hasil. Tetapi dia tidak boleh lari daripada hakikat, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun kita kata ni, walaupun dia tidak melalui saluran, kita kata melalui zakat secara jelas, tapi dia mesti merasakan dia kena mengeluarkan zakat itu secara sedar, terutamanya kepada kaum kerabatnya, asnaf, yang terdiri daripada asnaf yang memerlukan. Muslimin muslimat, hadirin hadirat. Jadi tadi saya sebut secara basic, walaupun kita sebut pengorbanan dalam soal yang kita nampak simple, dalam soal yang begitu asas, betapa ramainya umat Islam yang tidak dapat memenuhi tuntutan pengorbanan. Kenapa? Saya nak kembalikan bahawa ia berpunca daripada iman yang nipis. Iman yang kita lihat tidak jelas, tidak sahih. Mungkin kita kata kita tak boleh cakap tidak beriman 100% ada, sebab bila dia mengucap sebagai orang Islam, dia ada beriman kepada Allah. Tetapi dalam pelaksanaan tuntutan iman, dia gagal. Dia gagal. Sebab apa kita sebut gagal? Kerana pengorbanan untuk mengorbankan dalam melaksanakan tuntutan kepada Allah, dia tak buat. Kerana di sana ada musuh yang tak nampak, syaitan yang sentiasa memperdayakan dia. Dia gagal untuk melawan hawa nafsu. Bukannya lama pun solat. Ya? Begitu juga berapa ramai kalau kita kata tadi tentang solat, tentang puasa, tentang zakat. Dan begitu juga ramai lagi yang tidak tutup aurat. Itu bagi wanita. Ya? Bukan saja wanita, termasuk kaum lelaki. Ya? Yang kita lihat masih lagi, sebahagian masih lagi gagal. Walaupun mudah, tapi gagal. Maknanya dalam soal memenuhi tuntutan pengorbanan yang basic ini, masih lagi kita lihat kita tidak dapat memenuhi. Kita ambil beberapa kisah supaya kita akan sampai nanti kepada tuntutan yang besar sampai nak sembelih anak. Saya suka juga mengambil sedikit iktibar daripada pengorbanan seorang wanita. Ya, seorang wanita iaitu ibu kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau dalam Al-Quran dipanggil Ummi sahaja. Ya, dia tak sebut nama ibu Nabi Musa. Ya. Jadi bila kita lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan, ya, dalam surah Al-An'am itu ayat yang ke-7, ya, ada beberapa perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada ibu Nabi Musa ini supaya dia melaksanakan perintah itu. Saya suka bacakan sedikit, ya, untuk kita kongsi supaya macam mana pengorbanan tadi menunjukkan kehebatan, keyakinan imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dalam surah dalam surah Al-Qasas, ya, ayat yang ke-7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susukanlah dia. Dalam pada itu, jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenainya, maka letakkan dia di dalam peti. Lepaskanlah dia ke laut. Dan janganlah engkau merasa bimbang dan jangan pula berduka cita. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepada kamu dan kami akan melantiknya menjadi salah seorang daripada rasul-rasul kami. Dalam ayat ini ada dua arahan, ada dua larangan, ada dua jaminan. Saya nak sebut bagaimana tadi apa yang Allah perintahkan suruh kita korban, Allah janji pula dengan jaminan, janji-janji Allah. Ya? Okey. Pertama sekali kita lihat bagaimana perintah daripada
Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, susukanlah perintah, suruh menyusu. Sebab dengan menyusu, kita tahu zaman itu zaman Firaun nak bunuh anak-anak kecil kan, dia disusukan akan melahirkan rasa kasih sayang. Itu perintah itu bukan kepada ibu Nabi Musa sahaja, tetapi kita juga sebagai wanita muslim ya yang melahirkan anak ya, sewajarnya kita menyusukan anak kita. Ya, paling tidak 2 tahun yang disebut susui anak ni 2 tahun. Sebab apa? Sebab susu itu adalah darah. Ya, mengalirnya darah. Itu kita panggil darah keturunan. Susu tu sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita ada anak kecil, kita ambil susu kita tu, kita letak kat napkin atau tisu. Kita biarkan dia kering, dia warnanya warna merah. Ya. Bila dah kering, anak sebut darah tadi. Kemudian kita lihat apa lagi perintahnya. Perintahnya kita lihat selain daripada susu tadi, dia kata kalau engkau takut kepada Firaun tadi, maka letakkan dia di dalam peti. Perintah ni. Kita kalau takut kita akan pegangkan, ya anak aku sayang kan. Tapi kita lihat bagaimana ibu Nabi Musa ini, ilhamnya, letakkan dalam peti dan hanyutkan ke laut. Perintah yang sangat berat. Pengorbanan dekat situ. Nak korbankan sayang anak, takkan kita nak hanyut. Kan? Tapi kerana memenuhi tuntutan ini, setelah susu, kena letak dalam peti, kena hanyut pula. Masya Allah. Sudah tentu kalau orang yang kurang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia tidak akan melakukannya. Sebab apa? Sebab kita nampak arahan itu sangat berat. Arahan itu mustahil boleh selamat. Arahan itu penuh risiko. Kita kena ambil pengajaran ini. Sebab arahan-arahan daripada Allah tidak pernah menzalimi diri kita. Kemudian kita lihat lagi, lepaskan dia ke laut. Lepas dah, patutnya kita sebagai seorang ibu, bila kita sayang, kita akan jaga dia. Kita tak nak lepas, kita akan pegang. Biar bersama dengan kita. Tetapi kita lihat bagaimana Allah mendidik untuk kita ambil pengajaran ini. Ya? Kemudian disebut lepaskan dia, janganlah engkau bimbang. Ini arahan daripada Allah. Jangan bimbang, jangan berduka cita. Ya, sesungguhnya kami akan mengembalikannya. Ini jaminan. Jangan sedih, jangan bimbang. Bimbang ini kita fikir, kalau hanyut ni sekarang, kalau tenggelam, kalau kita banyak kebimbangan kan dalam kehidupan harian, selalu kita sebut kalau aku tak balik macam mana, kalau tidak ada kalau, melainkan semua ketetapan daripada Allah. Jangan kalau aku tak pergi kan bagus, tentu tak jumpa dengan dia. Kalau ya. Jadi apa yang berlaku, ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu bimbang, jangan sedih. Yang sudah berlaku jangan sedih, yang akan datang jangan bimbang. Ya, itu kita lihat perancangan hidup kita ini. Okey. Kemudian disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, sebab saya sebut Allah berikan jaminan. Apakah jaminan Allah? Kami akan mengembalikannya. Kembali ini maknanya kita tahu bahawa Nabi Musa dijaga oleh ibunya sendiri kan dalam istana Firaun. Kami akan mengembalikannya. Satu, dan dia akan menjadi salah seorang daripada Rasul. Dua arahan, dua larangan, dua janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita lihat hebatnya Allah bila kita sanggup berkorban. Saya ambil pengorbanan tadi sebab apa? Pengorbanan yang sangat hebat, mengorbankan perasaan. Ya? Mengorbankan kita kata emosi. Bimbang ni macam mana. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan jaminan. Kami akan mengembalikan. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, para penonton sekalian, ya, bila kita berada dalam situasi ini, ya, kita kena yakin bahawa apapun ketetapan daripada Allah dalam usaha kita memenuhi janji-janji Allah ini, ya, pastilah di sana akan ada, kita panggil sebagai kebaikan ataupun hikmah. Okey. Tak ada orang nak suruh ambil air. Okey, saya pergi masuk kepada yang kita sebut tadi tentang ayat yang pertama tadi saya sebut tentang solat dan tentang nafkah, kemudian dibawa nafkahkan rezeki tadi kan, iaitu tentang infak, ya. Kemudian bawah itu kita lihat yang terakhir setelah kita beriman kepada kitab, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan
istiharkan. Jaminannya apa dia? Allah sebutkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang dapat petunjuk. Satu, mereka itulah orang beruntung. Dua jaminan daripada Allah. Ya. Satu, Allah kata orang yang buat dalam ayat yang 1 hingga 5 ini, kita lihat bagaimana perintah Allah perintahkan kepada kita dan Allah berikan dengan penuh janji. Allah kata kalau buat yang ni, kamu akan dapat petunjuk. Apa dia petunjuk? Yang kita sebut hidayah. Sebenarnya kita semua dah ada hidayah. Ya? Hidayah ini Islam. Tapi berapa ramai orang yang dah Islam ni dapat petunjuk Allah tidak mahu ikut petunjuk. Tak ikut. Dia dah dalam Islam tak terbayang, tak ikut petunjuk lah tu. Ya? Jadi kita nak sebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil, Maha Berkuasa. Setiap ketetapan daripada Allah itu yang terbaik untuk kita. Kemudian kita lihat lagi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kita ini bukan saja kita kata arahan-arahan yang kita nampak seolah-olah kadang-kadang sukar untuk kita penuhi, tetapi sebenarnya di luar sana janji Allah Subhanahu Wa Taala sangat hebat. Saya ambil lagi beberapa ni supaya kita nampak. Saya ambil kisah satu lagi iaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan sedia berjihad. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rusulih wa tujahiduna fi sabilihi safa la fi sabilih. Sambung. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ada orang nak sambung? Ada anak kecil merusi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rusulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah kata nak lepas daripada azab yang pedih. Janji orang-orang yang beriman, sukakah aku tunjukkan satu perniagaan yang menyelamatkan kamu. Selamatkan daripada azab yang pedih. Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Nak beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, memang perlu kepada pengorbanan. Banyak tuntutan. Dan kamu berjihad di jalan Allah dengan harta benda kamu dan jiwa raga kamu. Itulah yang terlebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Boleh dengar tak? Merusi. Dia tanya merusi je lah. Boleh dengar tak? Okey. Okey ya? Alhamdulillah. Okey. Kita nak sebutkan bahawa janji Allah Subhanahu Wa Taala tadi disuruh kita beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasul. Iman ini tuntutannya bukan saja kita kata dari segi tasdik di hati, yakin di hati, amal dengan perbuatan. Lafaz dengan lidah, amal dengan perbuatan. Ya, bukan mudah juga. Kemudian kita lihat apa tuntutannya. Kamu berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh membantu agama Allah dengan harta benda kamu, harta benda. Jiwa raga kamu, jiwa kita kena ikut juga. Kena melakukan dalam kerja-kerja dakwah, amal ma'ruf nahi munkar. Sudah tentu di sana tuntutannya adalah masa, tenaga, wang ringgit. Semua ini akan adalah satu pengorbanan dan Allah janjikan lepas daripada azab yang pedih, itulah yang terlebih baik bagi kamu. Allah kata sangat baik. Kemudian kita ambil bagaimana kisah Nabi Ibrahim AS. Kita tahu bahawa Nabi Ibrahim AS ini dilantik menjadi Rasul adalah waktu dia muda lagi. Usia muda remaja iaitu ketika umur tak silapnya lah belasan tahun. Sebab itu bila dia ingin berdakwah, kaum dia rasa sangat kita kata macam kacau lah budak ni, macam tu.
Sehingga kan kita tahu cerita ni, ya, bagaimana ayah ni yang menjadi pengukir patung berhala itu minta Nabi Ibrahim jual Tuhan tu. Maknanya Nabi Ibrahim masa tu remaja. Ya. Akhirnya kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim ini ajak kaum dia untuk beriman kepada Allah, ditolak, sehinggalah kita lihat sampai berita ini kepada pemerintah. Walaupun dia seorang diri, dia tak ada pun sesiapa yang bersama dengan dia. Ini ujian-ujian kehebatan. Dan kita tahu bahawa Nabi Ibrahim AS salah seorang daripada Rasul Ulul Azmi yang banyak cabaran-cabaran dan ujian-ujian yang menuntut kepada pengorbanan. Ya? Okey. Kemudian kita lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim ini yang kita sebut daripada dia adalah muda. Ya? Bila muda ujiannya macam orang tak kisahlah budak-budak kan. Ya? Jadi apa kita nak ambil bagaimana hebatnya jiwa yang ada. Ya? Sehingga kan kita tahu bahawa dia dibakar sampai satu tahap. Ini cerita saya mudah-mudahkan, nak ringkas-ringkaskan ya. Okey. Kita tahu kisah ini sehingga dia dibakar oleh Namrud, ya, kerajaan Babylon yang ada sampai hari ini. Ya. Tapi kita belajar kisah Babylon ini waktu sekolah rendah ke sekolah menengah ke, ya, tak ada pun pernah cerita kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kerana sejarah yang ada adalah terpisah, ya, daripada kita kata kisah-kisah Nabi, ya, tak ada langsung dikaitkan. Ya. Kita tahu bahawa Nabi Ibrahim ini, ya, dia dibakar oleh Namrud, iaitu kerajaan Babylon di selatan Iraq tu. Sekarang ni ada lagi, ya. Kemudian kita tahu bahawa Nabi Ibrahim ni berhijrah ataupun keluar daripada situ, dia pergi ke Palestin. Ya. Di Palestin kita tahu bahawa di Palestin dia berkahwin, ya, dengan Sarah. Sarah ni isteri dia yang pertama kan, tapi tidak masa itu tidak dikurniakan anak, dan dia pergi ke Mesir, ya. Di Mesir kita tahu bahawa dia diberi hadiahkan oleh dia dapat hadiah sebab orang hamba yang bernama Hajar. Ini saya mudah-mudahkan ringkaskan cerita ni sebab sebahagian kita pun dah tahu. Kita nak ambil pengiktibaran daripada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim sekeluarga. Sebenarnya mereka sekeluarga berkorban. Sebab itu kita lihat setelah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita dianjurkan bersalawat kepada Nabi Ibrahim. Ya, kita perasan kan? Kenapa Nabi Ibrahim dipilih berbanding dengan nabi-nabi yang lain? Sebenarnya memang nabi-nabi yang lain pun hebat juga, bukan kata tak hebat. Tetapi Allah iktiraf pengorbanan yang besar, satu keluarga berkorban. Tuntutan daripada kalimah iman yang ada pada diri mereka. Kemudian bila kita lihat Nabi Ibrahim diberikan hadiah seorang hamba yang bernama Hajar, ya, akhirnya oleh kerana hampir 10 tahun, ya, mereka berkahwin, lama berkahwin, tak dapat anak, maka Sarah mencadangkan kepada Nabi Ibrahim untuk dia kata kalau engkau nak zuriat engkau berkahwin lah, kan. Kalau lelaki kan suruh kahwin, bolehlah kan. Okey. Kahwin pula ada syarat. Ya. Kahwinnya adalah dengan siapa? Kahwinnya adalah dengan hamba mereka yang bernama Hajar. Ya. Kahwinlah dengan Hajar. Ya. Kemudian di Palestin, mereka balik ke Palestin, ya. Sekarang dah di Palestin. Kemudian tidak lama selepas itu Hajar bersalin, dapat anak, iaitu yang diberi nama sebagai Ismail. Ini kisah ringkasnya, ya. Kita tahu bahawa mungkin pada peringkat awal, ya, peringkat awal perkahwinan Nabi Ibrahim dengan Hajar ini tidak begitu okey je kan, tapi setelah kita kata lama dapat anak, ya, ada timbul macam kita tahulah yang disebut sebagai perasaan-perasaan, ya, maka Allah perintahkan supaya Hajar ini dibawa jauh daripada Palestin. Tak boleh dah duduk bersama dah di situ. Ada Sarah kan nak jaga ni, maka jauh bawa. Ya. Jauh ni dibawa dalam perjalanan yang agak lama juga, sampailah, nak ringkasnya, sampailah ke satu tempat, ya, iaitu padang pasir yang kering, kontang.
Ya, di situlah ditinggalkan Hajar dan anaknya Ismail. Cuba kita fikir, apakah pengorbanan yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkahwin dengan Hajar sebab apa? Sebab dia tak ada anak. Kan? Dah dapat anak, kena hantar jauh-jauh, tak boleh hidup dengan dia. Adakah Nabi Ibrahim tak ada perasaan sayang? Ada. Tapi kerana kita kata perintah daripada Allah, perintah Allah diutamakan, ya, menyebabkan beliau, ya, kita lihat berkorban perasaan. Belum pun sempat anak itu membesar, belum pun sempat anak itu memanggil nama ayah, ya, sebagai seorang ayah, kita kata seorang bapa tak sempat lagi nak panggil, tetapi Allah perintahkan daripada kecil itu hantar jauh daripada dia. Itu kita lihat ujian selain daripada kita kata ujian ayah tadi yang tak sama, yang tak nak ikut, tak nak beriman kepada Allah. Kemudian ujian dekat sini Allah uji, dapat keluarga bagus kah? Sarah ni wanita yang cantik, ya. Hajar ni seorang wanita yang kita kata sangat taat, ya. Tapi Allah uji di sudut itu, ya. Dah dapat anak tak tu? Dapat anak tadi yang pertama, dapat isteri yang baik, yang cantik, tak ada anak. Ya, ujian. Kemudian dapat pula isteri yang taat, yang baik, dapat anak, kena hantar jauh. Kemudian kita lihat bagaimana bila ditinggalkan di situ. Saya nak sebutkan ciri-ciri yang ada pada wanita yang bernama Hajar. Hebatnya Hajar ini. Ya. Bila Nabi Ibrahim alaihissalam bawa dalam perjalanan jauh musafir ini daripada Palestin, kita kata Mekah lah. Ya, padang pasir dan kering kontang yang sekarang ni Mekah, ya. Perjalanan yang lama, bekalan pun dah tinggal sedikit, sampai di tempat situ berhenti. Kemudian bila berhenti itu ditinggalkan Hajar dengan anak yang kecil. Kemudian Hajar tanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, adakah ini perintah daripada Allah? Dia bergayut pada lutut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, ya, ini adalah perintah Allah. Dia terus lepas. Kita nak tinggal anak dekat bus stand pun fikir kan, ini macam-macam, ni kalau aku, ni kalau, tengok. Ni nak sebut, jangan kamu bimbang, jangan kamu sedih. Terhadap segala perintah Allah, jangan bimbang, jangan sedih. Ya? Jadi kita lihat bagaimana perintah kepada Hajar ini, tinggal di situ dengan anak. Pertama saya sebut tadi pengorbanan emosi, perasaan, sebagai seorang suami kepada isteri, sebagai seorang suami kepada anak kecil. Allah suruh tinggal, dia balik semula ke Palestin. Maka tinggallah Hajar bersama dengan seorang anak. Apakah sifat seorang wanita yang Allah pilih untuk berkahwin dengan seorang Nabi Ulul Azmi yang hebat ini? Iaitu Hajar. Hajar memiliki jiwa yang kental, hati yang yakin, jiwa dia kental. Pergantungan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan seorang perempuan dengan anak kecil tinggal di padang pasir. Siapakah yang boleh membantunya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya Hajar ini kita lihat tarbiyah, pendidikan daripada seorang Nabi dan juga petunjuk yang diberikan kekuatan kepada Hajar ini sehingga kita lihat bila Hajar ditinggalkan, kita tahu kisah Hajar berlari-lari anak daripada Bukit Safar ke Bukit Marwah. Perbuatan ini diaplikasikan oleh seluruh jamaah haji hingga hari ini. Siapa dia yang buat? Seorang wanita kulit hitam. Wanita Hajar ni kulit hitam, Habsyi. Ya? Tetapi kita lihat bagaimana iman yang teguh, pegangan yang yakin tinggi, imannya kuat, jati diri yang hebat, menyebabkan kita lihat segala perbuatan dan berlari-lari anak daripada Bukit Safar ke Bukit Marwah diiktiraf oleh Allah untuk dilakukan oleh seluruh jemaah haji, bukan saja muslimat tetapi muslimin, seluruh jemaah hingga hari ini. Ini nak sebut pengiktirafan sebagai satu pengorbanan. Dia berkorban, ditinggalkan, bersusah payah membesarkan anak, yakin dengan Allah, maka sampai hari ini Allah berikan balasannya
iaitu kita lihat perbuatan itu diikuti oleh seluruh jamaah haji. Muslimat sekalian, hebatnya kan wanita ini bernama Hajar ini, kemudian dia hidup membesarkan anak ini, hinggalah kita tahu jenuh cari air, akhirnya keluar air Zam-Zam yang sampai hari ini, Masya Allah, ya, sampai hari ini tidak pernah kering, penuh dengan khasiat, ya, penuh dengan, kita kata bukan saja khasiat, tidak pernah kering daripada dulu sampai sekarang, diberikan percuma kepada seluruh jamaah haji. Sebab dia mengandungi, kalau kita lihat kelebihan, ya, air Zam-Zam ini, dia mengandungi mineral yang tinggi. Kalau disambung, ya, wire tu dalam air ni, mentol pun boleh menyala. Hebat ni air Zam-Zam, memang terbaik di dunia ini. Kita lihat, kita nak ambil pengorbanan tadi, ya. Rupanya bukan setakat itu sahaja, ya. Setelah usianya lebih kurang 13 tahun, dah remaja, ya, yang kita kata dah lama ni, kita kata ibu kepada Ismail, Hajar ini jaga dia, didik dia, ya. Bayangkanlah, ya. Kita tahu dia, jadi tempat tadi menjadi perkampungan, mula-mula perkampungan lah, ya, tempat keluar air Zam-Zam ni, ya, keluar air mata air dipanggil ketika itu, jadi perkampungan, hinggalah kabilah-kabilah yang bermusafir singgah bermalam, minta kebenaran, boleh tak kami ambil air. Akhirnya tempat itu menjadi tumpuan hinggalah hari ini, Mekah. Kemudian kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya, untuk apa? Untuk kembali bertemu dengan anak yang sudah boleh diharap membantu ibu ini, iaitu untuk melunaskan mimpi, iaitu sembelih anak. Ini satu pengorbanan. Dah lama tak ada, tinggalkan dah dia lahir kan, padahal dia nak anak kan, ya. Rupa-rupanya Allah suruh pula sembelih, ya. Jadi kita nak sebut sembelih ini, satu, dia melibatkan 3 pihak pengorbanan. Satu, seorang ayah yang kita lihat, ya, bukannya senang nak jumpa tadi, ya, susah nak jumpa, kali jumpa nak suruh sembelih anaknya, ya. Jadi ayah kena tunaikan tanggungjawab dia ataupun mimpi dia. Kemudian bila diceritakan mimpi ini kepada anak dia, Ismail, yang dididik oleh seorang ibu, besar dengan seorang ibu, dididik oleh ibu yang kuat tadi. Ibu ni kuat dalaman dia, ruhiyah dia kuat. Sebab itu dia boleh kita lihat melahirkan anak Ismail yang jadi seorang Nabi yang juga terdidik dengan iman, ya. Kita lihat bila diceritakan kepada Ismail tentang mimpi ayah ni, mimpi Nabi Ibrahim, Ismail kata, wahai ayah, lakukanlah. Bila sebut lakukanlah, ya, maka apa dia sebut, ya? Wahai ayah, tajamkanlah pisau. Tajam betul-betul pisau ni. Dia bersedia sangat untuk sembelihkan. Kemudian dalam masa yang sama juga, ya, dia minta supaya dia diikat ketat-ketat supaya dia tidak meronta nanti bila disembelih. Tengok persiapannya sampai tahap itu. Masya Allah. Agaknya kalau kita dah lama tak jumpa dengan anak, datang si ayah ni nak sembelih anak, agaknya sebagai seorang ibu macam mana? Ini kita kata yang ketiga pula. Yang ketiga itu Hajar. Dah lama tak datang, lama tak jumpa, tinggalkan waktu kecil, datang-datang nak sembelih anak. Itu dari segi kita kata yang sebenarnya. Tetapi kita lihat bagaimana Hajar sebagai seorang ibu ni pun menerima hakikat itu. Apa kata Ismail, wahai ayah, nanti dah elok, disuruh Nabi Ibrahim ni tanggalkan baju. Nak sembelih nanti tanggalkan baju, sebab nanti bila jumpa mak, ya, balik jumpa Hajar, nanti kalau pakai baju nampak darah dia akan keluar. Maka kesian dekat ibu tu. Nanti tentulah ibu akan jadi sedih kan, walaupun dia benarkan, ya. Dia tentu rasa sedih. Tengok macam mana nak jaganya, ya, perasaan seorang ibu daripada seorang anak yang soleh. Disuruh tanggal baju, nak sembelih ready ni, ya. Ayah ikat saya kuat-kuat, biar tajam betul-betul supaya mudah nak sembelih, ya.
ready ni supaya nanti okey. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menunaikan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Ibrahim ini menunaikannya dengan penuh pengorbanan dari segi emosi. Mungkin dari segi harta kita tak nampak pengorbanan, tetapi kita lihat pengorbanan dari segi emosi dan perasaan. Ujian daripada Allah itu sampai tahap itu, maka kita sebagai orang yang biasa ini pasti ujian-ujian emosi akan sampai daripada suami, daripada anak-anak, ya? Dalam usaha kita memenuhi tuntutan kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya? Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim tadi, dia mungkin kita tak nampak tadi saya sebut dari segi hartanya, tetapi dia berkorban dari segi perasaan. Maka kita lihat Allah Subhanahu wa taala gantikan, ya? Gantikan dengan apa? Gantikan dengan kibas, ya? Seperti disebut seperti juga kambing, ya? Maknanya Nabi Ismail tidak disembelih. Setelah dia memenuhi tadi, Allah ganti sebab dia dah sanggup berkorban. Setiap segala perintah Allah yang sukar untuk kita laksanakan, nak cari air sebenarnya, yang sukar untuk kita laksanakan, ya, sebenarnya di sana terkandung hikmah, ya, yang kadang-kadang kita terlupa bahawa setiap ketetapan daripada Allah itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Sebab itu dalam kita memenuhi kehendak ini, ya, dalam usaha kita untuk memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita jangan berfikir negatif. Tentu kena fikir yang positif. Semua kena fikir positif. Okey. Kemudian kita lihat segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini, ya, diabadikan hinggalah hari ini. Ya. Macam mana diabadikan itu? Iaitu kita lihat menjadi satu tuntutan. Tuntutan sebenarnya dalam korban, ya, setiap tahun sebenarnya di kalangan kita dulu, ya, mak-mak kita dulu dia kata dah pernah korban, korban seumur hidup sekali. Sebenarnya tuntutan ini setiap tahun bagi mereka yang mampu. Korban ni tuntutan seumur hidup, dia kata sekali tak, sebenarnya setiap tahun. Sebab kita raya setiap tahun kan, ada rezeki, mampu, eloklah kita laksanakan korban. Tambahan pula dalam suasana hari ini ada tempat dibenarkan, ya, kami dibenarkan, mungkin wilayah tak dibenarkan, Selangor tak dibenarkan, ya. Tetapi ada tempat yang kita boleh salurkan untuk kita berkongsi rezeki. Orang yang hidup aja tuntut korban, orang yang mati tak ada dah berkorban. Kita tak boleh kata kita nak korbankan ni, saya nak niat korban untuk ayah saya. Boleh niat tapi namanya nama kita. Ya, nama kita yang hidup ini. Sebab korban ini tuntut untuk orang yang hidup. Ya, jadi korban kita hari ini bukan korban nyawa. Tuntutannya hanyalah korban harta. Setahun sekali. Ya, dan jumlahnya pun tidaklah semahal nilai nyawa. Tetapi berapa ramai yang mampu tetapi mengabaikan ini. Kemudian bila kita sebut lagi pengorbanan ini, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengabadikan pengorbanan korban ini, konsep korban ini kepada seluruh umat Islam sampailah hari ini, setiap tahun bila hari raya korban, ya. Dalam masa yang sama juga kita lihat Allah memberikan satu, kita kata, kegembiraan kepada Nabi Ibrahim. Apa kegembiraannya? Selain daripada anak dia tadi dia tak sembelih, ganti dengan kibas, kan? Yang kedua, dia bila dia balik semula ke Palestin, ya, dimaklumkan bahawa isterinya Sarah mengandung. Sarah ni usia dia 90 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim usianya 100 tahun. Kalau ikutkan mustahil, mustahil ni lah orang tua kan dapat anak, ya. Tapi Allah nak memberikan kegembiraan, ya. Kita lihat bagaimana Allah gantikan pengorbanan tadi. Allah kabarkan berita gembira
kepada Nabi Ibrahim dan juga isterinya pun dapat kegembiraan, Sarah, yang melahirkan anak yang diberi nama sebagai Ishak. Ya. Daripada keturunan Ishak inilah kita kata ada Nabi Yakub. Ya. Dan kita tahu bahawa orang-orang Yahudi, ya, Yahudi, dia banyak kisah-kisah yang dipadam dalam kitab Taurat tu, ya. Dia kata yang dikorbankannya adalah Nabi Ishak. Ya. Sebab dia tak nak supaya dia nak agama itu kan daripada Bani Israel kan, ya. Jadi kalau kepada Nabi Ismail ini kan lahirkan Nabi Muhammad, keturunannya adalah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi apa yang kita nak sebutkan konsep pengorbanan ini, ya, dalam kita sama-sama merayakan, ya, Hari Raya Korban ini bukan sekadar raya begitu saja, tetapi kita mengisafi bahawa di luar sana ada orang-orang yang susah, golongan asnaf yang setahun sekali pun tidak pernah nak makan daging. Kerana tambah pula hari ini, sekilo daging tu kalau kat sini harganya RM38. Dia kata daripada dia kerjanya adalah kerja di kedai makan, ya. Sehari RM50, takkan nak beli daging sekilo RM38, RM35, ya. Memang dia tidak akan membeli kan lauk macam tu. Maka dituntut untuk kita, ya, memberi kegembiraan macam mana memberikan, agihkan daging yang mentah kepada golongan-golongan ini, ya, mestilah 1/3 daripada daging itu sampai kepada golongan yang selayaknya, asnaf, ya, 1/3 mesti sampai. Itu dinamakan korban. Kalau kita kata kita nak sembelih korban tahun ni, adik-beradik kita je, itu bukan korban, itu sembelih je nama dia, ya. 1/3 daging sampai kepada asnaf, ya. Dan sebab apa disuruh kita bagi secara daging mentah, dianjurkan daging mentah lah, ya, untuk korban ni, supaya memberikan peluang kepada mereka yang jarang-jarang dapat makan daging ni, dia boleh masak ikut selera dia. Kan? Nak masak apa ke, masak kari kuahnya banyak, daging sikit je pun, tapi dia rasa puas hati kan. Itulah kita kata hikmahnya dalam Islam, segala perintah yang Allah anjurkan kepada kita, perintah suruh korban, ya? Suruh korban, perintahnya rupanya banyak di belakang sana, hikmah dan juga kebaikan yang bersusun-susun dan berlapis-lapis, bukan saja di dunia, malah di akhirat. Di akhirat kita tahulah bahawa di sana diberikan ganjaran, ya. Dan disebut bahawa orang yang korban ini esok ada buktinya. Jangan bimbanglah, ya. Korban yang kita buat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak sebutkan konsep korban ini, itu yang kita ambil kisah daripada peristiwa, ya, peristiwa yang kita lihat yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi saya dah ceritakan peristiwa yang berlaku kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, ya. Tuntutan-tuntutan itu, dan kita sendiri bagaimana agaknya tuntutan dalam kehidupan seharian kita hari ini. Dalam kehidupan kita seharian hari ini, tuntutannya adalah untuk kita faham akan Islam ini, kita kena belajar. Tuntutan untuk belajar, menuntut ilmu, ya. Dengan kefahaman ini barulah kita boleh beramal, ya. Bila kita sebut kita boleh beramal, tuntutan yang menyebabkan kita boleh beramal, di sanalah akan melahirkan kekuatan roh kita. Ya. Kita kena beramal. Bila kita kata kita nak melakukan ibadah sunat, kita kena ambil masa. Ya. Nak buat apa? Nak buat solat sunat duha, nak buat solat, nak buat zikir, ya. Dia tak berapa. Ya. Nak buat solat, nak zikir, nak buat kita kata baca Yasin, nak baca Al-Quran, perlukan masa. Ya. Makanya sebab itu disebut sebagai pengorbanan. Ya. Kena korban, kita kata, dalam memenuhi tuntutan ini. Tidak ada perkara-perkara iman ini tanpa pengorbanan. Banyak lagi kisah-kisah, ya, nabi-nabi, para nabi, dan juga kita kata para ulama yang boleh kita ambil pengiktibaran, yang kita lihat menuntut pengorbanan ini. Termasuk juga kita lihat kita sendiri. Kita sendiri. Dulu-dulu kita kata, ya, zaman-zaman dulu orang pakai tudung ni boleh dikira dengan jari.
Mungkin anak-anak depan ni ada orang-orang muda kot, ya, sebahagiannya orang-orang muda lah, ya. Tudung ni dia bermula awal 80-an. Sebelum tu kita lihat nak pakai tudung ni, ustazah-ustazah pun dia pakai scarf aja zaman itu, ya. Tetapi bila sudah kita lihat satu kefahaman sudah mula sampai akhirnya alhamdulillah kita lihat kementerian sendiri meminta supaya pelajar-pelajar Melayu Islam pakai tudung. Kena pakai tudung. Bayangkan, ya. Dulu kita kata kalau kita lihat yang orang-orang muda, mak-mak dia, ya, ataupun yang sezaman dengan saya ni, zaman lahir 60-an, 50 dah ni, ya, 50 lebih dah ni, ya. Jadi kita lihat zaman itu masa sekolah rendah, ya, pakai skirt macam pakaian Cina tu lah, India, ya. Itulah keadaan. Tapi alhamdulillah, ya, dengan berkembangnya pengetahuan, kefahaman, kesedaran, kita dapat mengubah. Jadi dengan kefahaman itu juga kita harapkan menuntut ilmu, ya, perlukan kepada pengorbanan masa, pengorbanan tenaga. Ada masa kita nak belajar, kita kena bayar pengorbanan RM1, ya. Itu adalah tuntutan-tuntutan bagi kita nak dapat ilmu. Kemudian dalam masa yang sama juga kita kata mencari pendapatan. Tidak salah untuk kita bekerja, kerana bekerja untuk mendapatkan pendapatan yang halal itu satu tuntutan. Dalam kesibukan itu jangan kita tinggalkan dalam memenuhi kehendak agama kita. Jangan sibuk sangat berniaga sampai tinggal solat. Jangan sibuk sangat bekerja sampai tak jaga aurat dan pergaulan. Sebab itu kita kata pengorbanan ini dia kadang mengorbankan tuntutan emosi. Dalam masa yang sama, kita kena lawan nafsu kita. Apa dia nafsu? Nafsu ni dia sentiasa nak ajak kita rehat. Nafsu ni nak ajak kita seronok aja. Ya? Kita kata kalau lah dapat hari ni keluar, ya, tambah ada PKPD, ada PKP, kan, tak boleh keluar, tak boleh rentas daerah, tak boleh rentas negeri, ya. Maka cakap kalau dapat keluar, kalau kan, ini. Jadi dalam masa yang sama kita kata dalam memenuhi tuntutan. Tuntutan ini sudah tentulah kefahaman, ilmu, iman, kena selari dan selaras. Untuk melaksanakan pengorbanan sudah tentu dengan penuh kefahaman supaya setiap pengorbanan yang kita laksanakan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biasa banyak dah saya menyebutnya, jemu juga nak dengar kan. Panjang-panjang, ya. Jadi saya kira cukup sekadar itu, ya, untuk saya bicarakan sedikit tajuk, sedikit perbincangan ini yang berkaitan dengan pengorbanan. Sehingga kan kita, kalau kita ambil sedikit nanti, zaman Rasulullah itu para sahabat sanggup mengorbankan nyawa untuk mati syahid. Sebab jaminan daripada Allah untuk mati syahid ni adalah surga Firdaus. Ya? Firdaus, ya, surga. Jadi sebahagian pula ni kalau kita ajak sahabat-sahabat kita yang bukan Islam nak masuk Islam, ni tugas kita juga, ya. Saya juga pernah mengajak, ya. Jadi dia bimbang keluarga, nanti apa anak saya cakap, nanti apa mak saya cakap. Dia tak sanggup lagi berkorban sebab dia tidak ada lagi iman dia, ya. Maka bukan senang nak buat pengorbanan, ya, kecuali Allah berikan kekuatan kepada dia. Sebab itu kita tugas kita kena ajak. Kadang-kadang kawan sekitar kita ni dia minat tapi tak ada siapa orang nak ajak. Bila kita ajak, sekejap, ini pengalaman saya sendiri, bila kita ajak dia nak, selama ni dia minat tapi tak ada orang nak ajak. Jadi kita, kawan-kawan kita yang bukan Islam ini, dia memerhatikan tindakan kita, tapi jiran tetangga kita tak berani nak mengeluarkan ajak dia, kan. Ajak dia, jomlah, baik, terang. Kalau tak boleh nak ajak pun, kita terangkan dulu, kan. Berbaik-baik. Itu semua adalah kerja-kerja dakwah yang dituntut. Tetapi kena mengorbankan perasaan. Takutlah nanti orang cakap apa. Tengok, kena korbankan. Takut kena jadi berani. Nanti apa pula. Kita selalu sebut yang negatif dulu. Kita tengok jaminan Allah, jaminan syurga,
jaminan hidup besok macam mana jaminan-jaminan Allah, dia ada satu motivasi kepada kita. Arahan-arahan daripada Allah bukan arahan semata-mata, tetapi Allah sediakan jaminan kepada kita, bukan saja pahalanya, bukan saja syurganya, maka Allah jamin dengan hidup dalam keadaan selesa di hari akhirat esok. Dengan syarat Allah berikan keampunan dan Allah terima kerja buat kita yang kita laksanakan lillahi ta'ala. Ya? Jadi saya mohon ampun kepada Allah terhadap kekurangan apa yang kita kongsi hari ini. Moga-moga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.